Sekali genggam api menjadi bara, semangat tidak bergoyang, teguhkan ikatan yang tersimpul sekian lama. Gunung didaki, gelora dituruni, segera melangkah gagah seiring bersatu. Kita jalin tekad berpadu, menang bersama demi menghargai pengorbanan di barisan hadapan. Menang Okey, baik, bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih bersama dengan kami. Dan untuk anda baru saja bersama dengan kami hari ini, topik seterusnya hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan insiden penggodaman. Adakah ianya membimbangkan? Jadi kita nak kupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini. Kami bawakan seorang tetamu menerusi panggilan video, iaitu Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab selaku Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Okey, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, adakah penggodaman ini membimbang? Kita dengar terma ni pun kita tahu dah ini negatif. Cuma mungkin sedikit perincian ataupun mukadimah terlebih dahulu daripada Datuk sendiri. Apa itu sebenarnya menggodam ataupun penggodaman ini? Silakan. Okey, terima kasih Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Bila kita sebut tentang penggodaman, penggodaman ini sebenarnya merupakan satu aktiviti menceroboh sesuatu sistem IT ataupun mungkin gadget digital. Kerana dia menggunakan kelemahan yang ada pada sistem tersebut, maksud dia exploit kelemahan yang ada pada sistem tersebut, menyebabkan dia dapat masuk ke dalam sistem tersebut ataupun dalam gadget kita ataupun dalam akaun kita dan sebagainya. Itu secara umum lah bila kita sebut tentang penggodaman. Dan kebanyakannya penggodaman dilakukan oleh mereka yang mempunyai kemahiran di dalam bidang IT, ya, kerana mereka menggunakan modus operandi yang licik lah. Kita selalu tengok contohnya ada web defacement atau kecacatan web yang dibuat, itu adalah salah satu contohnya aktiviti penggodaman yang dilakukan oleh kebanyakan penggodam. Dan penggodaman ini sebenarnya dia ada beberapa kategori, ya, sebab dia ada yang bersifat, contohnya yang pertama sekali, kategori pertama kita panggil script kiddies. Script kiddies ni adalah golongan yang awal atau macam amateur yang belajar menggodam daripada mungkin YouTube ataupun daripada bahan-bahan lain yang basically dia nak cuba test kemampuan dia untuk menggodam lah. Jadi ini adalah orang yang basic, dia panggil script kiddies. Ini mungkin orang yang menggodam satu website dan dia nak tunjukkan bahawa website itu dia telah masuk, dia I was here. Itu script kiddies. Kedua adalah satu golongan yang dipanggil macam crackers ataupun black hat. Ini adalah golongan yang menceroboh dengan sesuatu matlamat yang penting. Contohnya seperti dia mencuri maklumat, ataupun mungkin dia nak menceroboh hak-hak privasi, ataupun dia nak menggodam institusi kewangan dan sebagainya. Ini adalah kumpulan yang kadang-kadang individu maupun kumpulan yang sangat organised. Mereka berniat jahat. Yang ketiga
adalah golongan dipanggil aktivis. Ini juga penggodam, tapi penggodam yang ada matlamat untuk propaganda. Propaganda menyebar luaskan mesej-mesej yang tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu kerana dia mungkin tak puas hati dalam hal tertentu. Dan yang keempat adalah dipanggil ethical hackers. Ini adalah basically pakar keselamatan IT yang dilantik oleh organisasi-organisasi yang ada untuk mereka mempertahankan, memperkukuhkan sistem IT dalam sebuah organisasi. Jadi mereka dibenarkan untuk melakukan pencerobohan dalam konteks untuk mengenal pasti masalah yang ada pada sistem. Jadi itu penggodam. Jadi banyak kategori tadilah. Ya. Dan bila sebut tentang bagaimana ia berlaku, sebenarnya ada pelbagai faktor. Antaranya ialah kita sendiri, kebanyakan individu maupun organisasi tidak cakna tentang isu tentang keselamatan cyber. Jadi dia ambil remeh, menyebabkan dia tidak mengambil kira aspek pengukuhan sistem keselamatan cyber. Jadi ini menyebabkan dia mudah diceroboh. Pada masa yang sama, mungkin juga kecuaian dan kegagalan individu dalam sesebuah organisasi untuk memperkukuhkan atau mempertahankan sistem keselamatan organisasi kerap mungkin dia tidak ada kompetensi ataupun tidak mempunyai latihan yang mencukupi, menyebabkan dia tidak mampu untuk memperkukuhkan dan mempertahankan sistem ICT tersebutlah. Juga mungkin kadang-kadang kita menggunakan contohnya perisian yang lama yang dah expired, yang tak original dan sebagainya. Jadi itu adalah antara punca-punca yang mudah digodam. Dan kalau konteks perspektif individu pula, individu sendiri tidak cakna dalam amalan terbaik, tidak laksana amalan terbaik dalam penggunaan akaun media sosial dan sebagainya, menyebabkan kadang-kadang mereka juga cuai kongsi kata laluan ataupun abai ciri-ciri keselamatan dan sebagainya. Mungkin juga kerana mereka tidak mempunyai ilmu asas tentang aspek keselamatan. Jadi ini antara beberapa punca bagaimana sesuatu insiden keselamatan cyber itu boleh berlaku. Kalau Datuk boleh kongsikan setakat ini, adakah negara pernah menghadapi situasi ancaman penggodaman yang besar-besaran, dan juga kalau Datuk boleh kongsikan kalau ada kes-kes ataupun insiden yang telah pun dilaporkan di Malaysia setakat ini? Kita sebenarnya ada pelbagai jenis insiden yang berlaku. Bila menyebut tentang insiden cyber ni dalam konteks kami di Cyber Security Malaysia, kita ada satu pusat bantuan cyber 999 di mana semua individu maupun organisasi boleh laporkan apa je insiden yang mereka alami lah. Dan dalam konteks itu, contohnya bila kita terima laporan tersebut, kita akan kategorikan kepada 9 kategori. 9 kategori, antaranya penipuan dalam talian, pencerobohan, penafian perkhidmatan, gangguan cyber dan sebagainya. Dan dalam konteks kalau statistik dilihat di Cyber 999, pada tahun lepas kita ada dalam 10,790 insiden yang dilaporkan kepada Pusat Bantuan Cyber 999, dan kategori yang tertinggi yang paling besar sebenarnya yang dilaporkan kepada kami adalah penipuan dalam talian. Penipuan dalam talian ni adalah lebih kurang 7,593 insiden, atau basically dalam lebih kurang 70% daripada keseluruhan jumlah insiden yang dilaporkan kepada kami. Dan jumlah insiden yang tertinggi yang kedua adalah pencerobohan, yang mana dalam itu termasuklah juga aspek penggodaman, iaitu dalam 1,444 insiden. Itu adalah insiden yang berlaku pada tahun lepas. Dan kalau kita tengok khususnya dalam aspek penggodaman itu sendiri, pada tahun ini kita lihat ada peningkatan di aspek penggodaman dibandingkan tahun lepas. Kalau tahun lepas daripada Januari hingga Ogos 2020 kita menerima dalam 947 insiden berkaitan penggodaman. Tetapi pada tahun ini dari Januari hingga Ogos 2021 kita menerima dalam 1,107 insiden pencerobohan dibandingkan pada tahun lepas. Jadi kita lihat ada peningkatan dalam konteks penggodaman tadilah. Dan secara umumnya kita lihat biasanya dari tahun ke tahun memang ada sedikit peningkatan kepada insiden dilaporkan kepada kami. Jadi kami ingin menasihatkan kepada pengguna internet, jika mengalami sebarang insiden di alam maya, boleh laporkan kepada kami di Pusat Bantuan Cyber 999 dengan contohnya call kami di 1388
2999 atau email kami di cyber999 cyber999@cybersecurity.my atau juga boleh download mobile app free kat cyber999 mobile app di App Store ataupun Google Play dan sebagainya. Jadi at least kurang-kurangnya kami di pihak Cyber Security Malaysia boleh membantu apa yang kita boleh, dan kita boleh kaitkan atau linkkan dengan pihak-pihak kuasa di seluruh negara. Okey, baik Datuk, itu saja kesempatan yang kita ada pada pagi ini. Secara ringkas Datuk pun sudah kongsikan apakah cara yang boleh dilalui oleh mereka sedang menonton sekarang ini sekiranya mereka menghadapi masalah penggodaman ini dan sebagainya. Terima kasih Datuk sama kita hari ini untuk berkongsi berkaitan dengan isu penggodaman ini. Seketika nanti kita nak terus saja